sebulan deposit, sebulan lagi untuk sewa. Bila masa kita nak sewa tu, dia cakap tambah lagi 500 utility. Dia kata 500 utility tu anda genting. Utility, api, air tu semua genting, bukannya saya kata dia punya hal. Even semalam saya jumpa seorang lagi owner, dia kata dia nak sewakan dekat saya. Saya kata boleh juga, tu lagi berbaloi. Walaupun dia 900, peti ais, apa semua katil, semua lengkap, semua dah ada. Kita cuma datang, bawa badan, bawa baju, letak tongges je. Dia boleh masak, boleh makan apa semua. Minta 900, dia minta apa? Dia kata saya cuma minta 200 per agreement. Yang penting kita faham lah dia punya urusan ni kan, 200 agreement. Yang dia tak sentuh pun cakap pasal bil api, bil air. Tapi dia kata, saya tanya dia, bil api, bil air, saya kata macam mana? Itu bukan saya, dia kata, itu lain. Pasal apa? Dia kata itu awak bayar bulan-bulan ni, tu dia cukup. Dia kata tak perlu nak ni sangat lah. Blok sama lah sini? Tak, satu blok tu. Tapi blok kucing tu yang saya fikir macam susah juga kan kalau kat sini. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Buat pasal ni, cat ni kan. Betul tahun ni dah buat. Lepas tu bila dah tahu lah sampai ke part ni, soal bajet tak cukup ke apa management dia tu, owner dia tak cukup bajet. Sebelum ni dia okey dia buat, tapi sekarang masih ada pembersihan lagi. Saya nampak yang blok belakang sana. Dia ada cuci-cuci lagi. Sampai sini hidup nak jumpa sama orang kita tu susah. Ada. Katakan tak ada. Cuma yang sini pun yang orang asing pun banyak yang kerja-kerja penting ni. Construction apa semua. Ada orang kita, dia orang keluar kerja. Orang kita selalu pukul 7 dah keluar kerja. Keluar lagi? Tapi malam ada lah nampak dia orang jalan-jalan. Tapi tak ada ramai macam seramai orang asing. Seramai orang asing. Apa tu? Ini macam ni lah hidup orang. Sini yang pasal ni rata-rata orang kita. Kau nak sewa sini lah? Tak tahu. Sewa. Satu malam boleh lah. Tengok. Sini pernah masuk immigration sekali. Bulan tahun ni ke kat sini? Tahun ni masuk. PKP ke? Bukan PKP, sebelum PKP. 2 bulan sebelum PKP. Ramai ke tangkut? Ramai lah. Masa tu saya betul-betul nampak bersih lah. Tu bersih. Sampai saya kata, kalau sebelum ni macam ni. Kau ni ada permit ke? Saya tak ada, tapi memang nak balik ni. Sekali masa lepas dia bersapu kan, semua tanya kat sini, kau ni ada permit ke kat sini? Dia kata, yang tak ada permit semua dah kena angkat dah, dia kata. Yang ada pun siapa je kat sini ni pun, dia kata semua yang tinggal tunggu masa nak balik kampung. Saya kata, yalah bagus lah tu. Saya kata, yang kadang-kadang tak ada permit tu yang buat hal. Tapi itulah, saya pun cakap, dia orang cakap dengan saya, dia kata, kenapa kena tangkap kan? Kalau saya pergi ke negara you pun akan tangkap saya kalau saya tak ada permit. Betul. Lain lah kalau saya pergi negara EU, saya kata saya hidup sana biasa-biasa buat macam hal rumah negara sendiri, saya kata tak kena tangkap apa lah. Sini duduk berapa orang? Sini saya saya dengan abang saya, abang saudara dengan kalau tu pakcik saya dah kampung. Abang saya yang tadi yang di depan saya tu. Tu cerita. Tu kira macam abang saudara macam ada bapak satu adik-beradik. Mak saya orang sini, dia punya bapak, mak dia orang sana. Tapi dia pun sama juga lah guna permit kan. Tapi dia bukan kerja pun. Dia datang, dia nak bekerja. Tapi dia kata saya tak nak lah, dia kata pasal saya kata kalau kau rasa dekat kampung ni senang, buat apa kau datang sini? Tak, dia kata saya ingatkan kerja sini okey, dia kata. Tapi dia kata orang ada bos-bos yang Chinese semua. Hari tu dia pun nak try kerja dekat construction. Dia permit construction. Sekali pada awal perjanjian dia kata gaji RM70 satu hari, tu pun kerja sampai ialah biasalah 12 jam tu minimum kan. Jadi tiba-tiba sampai setengah bulan bos panggil dia turunkan sampai ke RM40. Turunkan. RM40. Turunkan. Tahu? Bila dia kata tak apalah, dia kata buat masa kerja penat-penat, kalau kerja sikit tak apa, dia kerja separuh mati. Dia kata dia nak cari, dia kata macam kalau yang ada orang Melayu ke yang ada buat construction kita saya nak ikut, tak kira lah. Tapi kalau orang sini saya tak nak. Dia kata sini depan lain. Macam
Dia dah sebenarnya dia punya kawan-kawan pun banyak yang kena. Tu saya kata Berhenti tak dapat gaji. dia tak tahulah. Saya tanya gaji dapat tak? Tak tahulah dapat ke tak dapat. Itulah. Jadi kita nak dulu apa saya kata kalau nak saya tak kisah apa. Kisah pasal apa saya kata saya pun ada kerja sendiri, lepas tu saya pun buat sampling kucing kan. Jadi kadang-kadang tu dia dekat rumah dia tolong saya. Dia kata tolong saya basuh-basuh tu lah. Daripada saya kata pergi buat masalah, pergi apa, jadi pun sekarang mesti PKP jangan kata orang asing. Orang yang ada IC pun susah dapat kerja. Saya dulu bang kerja dekat Genting ni. Dekat Genting ni masa lockdown tu kita orang kena Terbuang. terminate. Sebab dia tak mampu untuk bayar kos gaji. Tapi dia bagi pampasan lah. 1-2 bulan gaji kerja ni. 2 bulan. Ramai kan tu. Ramai tu. Total semua staff Genting ada 16,000 lebih. Yang dia buang kat 5,000 lebih. Dia tak kira staff baru. Kadang-kadang staff baru lagi ada. Sampai sekarang masih kerja. Yang staff lama macam ada orang kan yang dah ada supervisor. Ada yang orang kata kita panggil eksekutif. Buang. Pilih macam mana buang. Tak sure. Macam mana dia buang? Tapi kalau yang saya dengar lah, saya dulu pun kata saya cuma kalau dalam kerja tu dah nak kata lama tak juga sampai 4 tahun 5 tahun bekerja. Tapi Mungkin lah dia tengok mana yang dah naik gaji banyak tu. ada sini eksekutif pun gaji dah berapa. Betul dengan tempat tinggal dah free. Sebelum ni korang saya bawa ni sekali tinggal dengan saya dekat Genting, tinggal dekat ni RC9 tu. Tapi bila dah terminate dia bagi notis tu je, dia tak adalah macam halau dia buang macam marah-marah, tak ada. Dia minta maaf lah sebab bersebab kita pun terima lah. Last sekali saya pergi datang sini nampak sini kira macam okey sikit lah. Saya kata tak apalah, kebetulan saya kata nak bela kucing, saya kata sesuai ni cuaca sini, bela sini, sewa sini tu yang pergi KL terperangkap kat KL. Hampir 5 bulan kat KL. KL kat mana? Setapak. Dari dulu kat sana saya kerja satu MH Avenue. Part time lah sana, ada kedai macam kedai makan ni, restoran dekat Genting pun. Kita tak sampai lama, sampai 3 bulan. Sebab kita berisau hari tu Genting kot tiba-tiba ada kes pula. Memang kena COVID. Saya kata, bang saya tak kisahlah bang, gaji bayar tak bayar, saya tak berani lah ambil risiko. Saya kata ni COVID. Tak, masa tu pun saya tinggal dengan kita punya ni makcik tu orang tua. Jadi kalau kita orang kena tak ada masalah. Orang kata orang muda kena boleh tahan lagi. Kalau orang yang dah veteran yang umur 60 Kalau muda pun jadi penyakit. KO juga. Di sini memang susah sikit lah. Sini sebulan je. Saya kalau nak ke sini sebelum ni masa lepas kena apa tu tinggal sini lah. Tapi sekarang ni baru masuk 2 bulan lah saya kat sini. Lama juga ni. Di sini okey bang, cuma satu kekurangan kedai-kedai macam kata kedai-kedai orang kita pun kurang. Bukan apa, orang kita pun tak nak datang sini. Orang percaya dengan orang kata mitos-mitos dekat dalam Google, dia kata berhantu lah apa semua. Tapi tak ada. Tak ada. Tak ada. Sini dia kata ada bunyi-bunyi waktu malam. Terus bukan apa, kadang-kadang tekanan angin, lubang kecil pun angin nak masuk. Dia bunyi macam whistle. Kadang-kadang macam bunyi suara orang mengilai. Hantu mengilai ke apa, tapi sebenarnya tak ada. Angin dia kuat bang. Kalau belah sini tak berapa sangat. Tapi kalau abang punya blok beranda abang belah sana, Kuat gila. dia punya tekanan angin terlalu kuat. Sampai kalau hujan lebat tu dia pak. Kalau nak kata kes orang kata yang orang kata ada pernah orang mati, pernah lah. Oi. Dia tong sampah tu ni sini. Dia terjun. Tahu tu kes tu nak kata dia terjun tak juga. Terus tu masih dia dalam Terjun? kes polis. Dah 10 lagi. Baru je. Yang baru ni ada satu, yang sebelum dia ada satu lagi. Oh, ada lagi tak? Dia kata menjawab apa? Kita guna bahasa Inggeris, dia macam no English. Oh, English. Tak tahu lah, sebab kena English walaupun dia orang asing. Tu lah. Tapi dia orang kadang kalau tahu pun benar-benar kita bagi isyarat jalan Tak balik. tangan lah. Macam hari tu ada orang, adalah macam pekerja construction baru datang kan. Lama lah. First datang nak minum air. No. Nak dia bagi ni je. You want drink? No English. Oh, drink. Okay, bagi air. Bila kita bagi air dia tak nak, dia tak tahu pula air tu apa. Dia kata
Tak boleh minum. Jalan. Diorang ambil masa. Di sini yang paling kita orang tak minat sebenarnya orang sini. Bukan kita resis, tapi orang rasa buat masalah. Semua. Yang kes hari tu mati pun sini. Kes Semua. hari pun sini. Tak ada lagi kata dengan orang Melayu. Orang kita kan. Orang-orang asing yang bergaduh mati minuman tadi. Pernah ada bangla mati kat sini tapi dia mati sebab sakit dia tak keluar. Dia macam sewa bilik kadang-kadang ni orang ni sewa bilik kan, lepas tu diorang halang kau kau nak hidup ke nak mati ke suka hati macam tu kan. Bila apa tengok dah orang kata dah sebulan tak keluar-keluar bilik sekali tak makin bau buka dah jadi bangkai kan. Mati sebab sakit. Hidup seorang. Ha? Hidup seorang. Ada seorang. Penting kalau ada kematian nak lagi kalau area ni bagus lagi ni okey kalau ada orang mati kita boleh tahu. Kalau genting atas tu kalau staf mati kita pun tak boleh tahu. Kerja sangat cepat. Macam mana tu? Kerja mana? Maksud dia macam contoh ada macam dia orang pun tak nak mengganggu kata macam komuniti lain lah. Sebelah rumah kau ni ada orang meninggal tadi. Kalau orang tak meninggal siapa yang tahu tu dia terus report dekat polis. Dia takkan ada siapa buka mulut. Kita pun tak tahu ada orang mati semalam. Macam saya dulu kerja dekat sana. Kau tahu tak? Dia kata sebelah blok kau ada orang mati. Siapa? Staff lah, tua-tua dah. Dia kata mati sakit kot, baru jugalah. Itu pun kebetulan member dia nampak. Ya ke? Tak tahu pula. Itulah dia kata ni lah genting. Ini lah orang Melayu ni. Boleh kerja kan? Boleh kerja kadang-kadang begini. Dia tak macam baru cuti. Uniform tu. Maksudnya so dia pergi rumah lain, rumah dia kampung juga tu bawa barang. Tapi bawa pakai uniform tak? Dah apa tapi uniform sesuai. Kerja si petang. Mungkin. Tahu ini kerja ni dia bahagian ni. Bahagian restoran baju. Orang Melayu kita ada je yang sewa sini tapi susah dah nampak. Saya kawan saya dulu pun dia kata dia cakap dengan saya kau tinggal kat Amber kan. Ada 4 rumah sana kawan-kawan aku sana. Tapi jumpa jap. Pergi ketuk-ketuk nak buka pintu pun susah. Tak ada. Saya buka semua tidur. Kerja diorang tidur. Jujur orang kita sini kalau dah habis kerja Tidur. kalau boleh tidur lepas makan tu tidur. Tak ada mana nak. Tak ada dah nak kata nak lepak. Orang selalu kalau dulu lah masa saya kerja genting depan lepak dekat Permai tu kedai mamak. Sana tak sejuk sangat. Kami duduk sampai pukul berapa pun masih belum ni boleh. Sekarang dia dah lockdown dan itu awalnya dah tahu lah. Even dah masing-masing ada yang kena buang, ada apa dah kurang member. Tak adalah nak turun bawah. Kalau ada 1-2 orang je buat apa nak pergi lepak dia. Betul. Kadang-kadang ni kadang-kadang sini genting dia punya fashion cuti dia jenis seminggu. Kalau ada genting lah seminggu sekali cuti 5 hari. Sebulan tu kita kerja sebulan tu tapi dalam sebulan tu kita akan dapat cuti 5 hari direct 5 hari. Kalau kita boleh balik kampung, kita boleh apa. Kira 3 minggu tak ada cuti lah. Adalah kadang-kadang macam dia masih minggu keempat baru cuti. minggu pertama dia ada cuti, kita ada cuti. Minggu kedua kita ada cuti sehari. Minggu ketiga tu kita ada cuti sehari lagi. Terus sambung dengan kata 4 hari lagi ekstra. Jadi maksudnya siapa nak balik kampung jauh ke, balik Sabah ke Sarawak ke sempat. Sebab dia orang faham sini kalau orang bagi cuti seminggu sehari, seminggu 2 hari, orang tak boleh turun pun ni. Sebab yalah nak turun hari ni dah habis shift pukul 9 malam. Esok cuti. Pergi baliklah rumah. Sini apply cuti susah tapi sebab itulah dia macam dia bagi kelonggaran, dia bagi cuti terus direct 5 hari macam tu kan. Okey lah. Tu yang dia orang kata kalau dulu apa ni dia punya orang-orang yang lama lah dia kata dulu dia kata orang dia kata 1 minggu 1 kali cuti. Hari ni malam ni kau balik kau kena ada kenderaan. Kau kena booking apa-apa taksi ke call ke naik atas. Malam ni kau kena balik, esok kena patah balik. Biar dia buat macam tu kisah genting bukan selalu orang nak kena naik tau. Saya pun kalau dah naik atas ni kalau macam nak balik kampung baru ada benda urgent baru nak turun bawah. Kalau tak ada tak payah turun. Sebab turun pun kita dah ambil makan masa penat letih turun. Yelah. Risiko lagi.
sini berapa banyak kereta cantik akhirnya berakhir dekat tepi jalan. Kalau abang perasan nak pergi dari mana ke apa kan? Dari Berhenti Batam. tepi-tepi ke? Banyak tu yang kita berhenti tu yang terus buruk kat situ daripada kereta cantik sampai buruk. Tak tahu kes apa tapi memang ada yang accident apa sana. Kadang-kadang kereta yang accident tu bukannya kereta yang biasa-biasa. Tapi ada juga dengar aku rasa Cina ke yang kalau judi apa beli tepi jalan tu terjun. Ada. Kereta dia Tu dekat tinggal. Bukit Beraya tu ada. Banyak tu yang kata Tapi dia terjun ni polis tahu. tahu tapi tak tahu. Ya. Ya kan dia nak mati-mati je lah. Lagi pun kadang-kadang yang terjun bukannya orang Cina semua. Luar lah. Cina pun abang sini dia orang yang asal Perangai. Dia orang rasa dia orang Cina kan. Tapi dia ni bodoh. Kita boleh tahu dia tu Cina lokal ke Cina luar kita boleh tahu. Masih dia tinggal. Itulah. Kalau kat sini itu pasal lift. Dengan saya lah. Itu saya nak naik lift lalu saya tinggal kat sana. Naik sana lift lepas tu kita yang tekan lift tu kita tunggu depan tau. Diorang ramai. Sekali kita nak masuk, Masuk kali. diorang masuk mendahului kita. Laju-laju macam berlari masuk. Lepas tu kita nak masuk dah. Kata boleh keluar tak? Saya kata. Tak faham bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris saya kata okey. Saya cakap lah, saya tekan saya kena masuk. Takkanlah saya tekan. Saya ingat saya apa security lift. Salah ni. Dia kata dia adalah macam seorang tu cakap Melayu sikit. Dia kata you jangan fikirlah kita ini apalah. Dia kata kita lokal tau. You cakap pun saya tahu you bukan lokal lah. Saya kata. Jangan tipu saya lah. Saya kata apa. Saya tak kisah, saya masuk lah. Saya paksa masuk, saya tunggu. Siapa nak keluar, keluar lah. Kalau tak keluar, seorang tak keluar, dua orang tak keluar, lift takkan naik. Tapi itulah, sini even orang kata yang orang Cina lokal kita pun tak suka dengan Cina asing. Sebab mengganggu, tahu lah orang kata. Jangan dia lagi tegur. Teruk motor. Yang lokal, kita ingat lokal tegur, dia lagi tegur. Dua lagi teruk. Kalau nak kata pengotor, nombor satu. China. Betul macam ni. Pernah sekali bekas tempat yang diorang sewa tu adalah maintenance orang kita. Ada kadang-kadang daripada Genting dah akan datang sini akan masuk rumah. Sampah kan? Bukan sekarang sampah bang. Perempuan yang period pun meletak-letak je kat situ tak pernah buang apa semua. Bau kan. Ni tempat sejuk tau. Kalau dah keluar bau tu maksud dia kau betul-betul bau dah. Itu tu kotor. Ya. Tapi dia tengok baju tak kisahlah baju bahagian dalam ke apa tabur je. Lepas tu dia kata orang ni dia kata lusa baru nak pindah. Kalau dia lusa baru nak pindah dia kotor macam tu maksud dia sebelum ni tak tahu macam mana kotor. Bau dia kata bau kotor serius dia kata tak tahu lah. Macam nak cakap dia kata memang serius dia kata tak pernah lagi jumpa rumah macam ni. Kalau babi masuk pun babi pun tak boleh hidup dia kata. Tu orang kita dia cakap. Orang kita sini kalau orang cakap kan dia jadi cakap yang lepas. Dia tak ada dah orang kata kalau kita jumpa sama kita mungkin dia okey lah. Tapi kalau macam dia cakap dengan orang asing dia terus hentam. Pasal apa dia kata kalau baik tak apa kita terima. Ni kalau dah pengotor perangai dah macam haram dia kata ni. Memang tak ada dia kata. Paling kuat tu sempak dia kotor sampah tu. Tak, dia sempau bang. Dengan berbau, dengan kita ada bau busuk ni. Tak sama. Mana dia Ni dah sempah, berbau dah busuk. Lepas tu cuba bayangkan. Kalau perempuan dia jadi orang kata dah period letak je dekat tepi katil, tak pernah buang. Benda tu kita kena terus buang tau. Tak boleh lah. Boleh. Ada pula. Memang kalau keluar tengok cantik. Ya, jujur cakap lah kalau kita tengok cantik putih-putih apa semua. Tapi tak sampai sekarang tengok rumah dia macam tu. Macam mana? Cara Chinese. Yang Chinese. Chinese. Chinese ni dia selalu keluar pada pukul 7 pagi. Casino. Casino dah 4 jam. Patut tak pun. Diorang jarang keluar waktu macam ni. Kalau ada benda dalam waktu mungkin ada yang kerja dekat Genting. Kalau tak, rata-rata diorang semua ni. Dah baru sampai ni. Orang kita pernah je datang, banyak datang sekali macam Hari Merdeka hari tu apa ni. In City tu lah yang popular. Orang kita. Kalau first floor kita nak ambil susah, selalu kena booking. Orang kita sampai In City tapi berbaloi lah In City. Tu yang Ria Ria tu. Sana dulu tu kalau masa saya kerja dulu terkenal dengan banyak pelacur. Oh. Sana sebagai tunjuk, sana Ria tak berapa okey. Dulu sini
Diorang pernah sekali nak buat pelacur tapi ada orang kita yang report kan. Tengok. Baru tahu. Lari, semua lari. Tapi diorang lari tahu tak, diorang tak ke mana. Lari pergi Ria. Ria kayangannya kata tempat untuk memang kira lain panas lah sana. Tahu lah tapi ada yang tahu kadang-kadang kita pun tak boleh lari lah, tapi cakap kadang-kadang ada yang melanggar kat situ. Tapi kita saya dulu pernah fikir sana Ria pun okey juga kalau nak sewa, tapi keselamatan tu macam kita pun risau. Banyak sana lagi banyak orang asing banding sini orang asing kita nampak masih ada orang Melayu sana. Kalau kita tengok betul-betul ada orang kita, tapi orang asing tu terlalu banyak. Sana orang kata segala kes apa, cuma ialah setiap bangunan sini building dia takkan share apa yang beritahu apa yang berlaku kat sana, kecuali ada yang orang sana member sini apa boleh tahu. Macam lantaran kalau kita orang kalau ada matahari macam ni, walaupun kita tahu matahari tak berguna masa tu. Alright, selamat. Gimana? Pergi jumpa owner tu kejap. Okay. Bincang. Balik. Tunggu je. Alright. Okay. Sebentar tadi kita baru dengar interview dari seorang penginap di Amber Court, menceritakan kisah-kisah yang pernah berlaku dan dia pernah mengenap pula di Amber Court ni selama 4 tahun dan banyak kisah terjadi di sini. Yang penting tak ada benda-benda mistik hanya cuma menakutkan orang datang ke sini. So ada cerita yang boleh dikongsikan? Cerita apa? Cerita sini nak jumpa orang kita susah sebab boleh katakan 80% ke 90% warga asing yang bekerja kat area Genting ni. Lagipun tadi masa round naik atas tingkat 4 situ ada beberapa kedai tapi pekerja pun orang asing pak. Kedai nasi biryani Pakistan, kedai top up, kedai dobi layan diri. So tu je lah, tak ada apa yang menarik kat sini. Cuma sejuk lah sini. Tu ada orang. Ada juga orang kita di sini tapi yang kerja lah. Lewat pagi balik lewat petang. Pergi tengah hari memang tak jumpa. Cuma tadi tu kebetulan lah jumpa orang kita sini. Tak sempat tanya nama. Nanti kalau ada masa kita boleh jumpa lagi. Mana kebetulan lah tu. Tapi okey lah nak duduk sini ke apa. Kata ada hantu lah, langsung Pontianak tu semua rekaan je lah. Kalau yang pernah kena tu mungkin dia orang yang terpilih atau orang bertuah. Di Amber Court. Yelah sebab ikut bunyi tu pun dia kata kalau macam bunyi suara mengilai lah ketawa tu bunyi angin. Kadang lalu kat celah tingkap kan. Bukannya bunyi orang mengilai ke apa. So tadi kita naik yang bangunan baru tadi tingkat 10. Bila kita naik dia Tadi. tingkat 10 naik lift. Lift ada seorang Nampaklah ada seorang tak tahu lah apa kelibat ke manusia tapi tengah tidur. ni baring kat tepi lantai depan rumah kan. Yes.
Jadi tak nak kacau dia, kita pusing balik, masuk lift, Ada naik tingkat 23 paling atas. Atas sekali pun tak ada apa ke. Tak ada apa juga. Sebab Just dia rumah saja. bukan macam hotel, dia apartment. Hmm. Nak tengok beranda tepi pun tak ada. Memang tak nampak, dia bertutup. Itulah. So tu dah balik. Just Lagi pasal kes yang apa ni, orang bunuh diri ke apa tu, Itu betul. itu cerita betul. ya. Baru-baru ni pun ada berlaku dalam kes siasatan polis lah. Yang tu tak tahu lah punca apa kan, tapi yang confirm bukan orang kita. Orang Malaysia. Bukan orang Malaysia, dia China. lebih kepada kaum Cahaya Si. non-alif. Si. Mana? Si tu apa? Itu Kalau bukan cakap, bukan orang sini lah, orang daripada negara Cahaya non-alif lah. So korang faham sini je. Itu biasalah, tak mabuk ke ataupun gaduh, Kalau dia kalah judi memang memang pada. bangsa diorang lah yang paling banyak bunuh diri. So Penghuni sini selain pekerja kontrak Pakistan, Bangla ke, Nepal ke, pelancong warga negara Cina pun memang dia orang meletak beli juga. so Murah je sewa. 900. Dapatlah 800-900 sebulan. Utility tak payah bayar sebab anda genting. Korang bayar bil macam biasa tak bulan je. Bil elektrik rasanya orang guna pakai water heater, panas air tu je lah. Nak mandi, minum. Kipas, aircon memang tak payah pakai. Tapi malam kabus tebal tau sini. Sekarang petang pun boleh tahan juga kabus, sejuk. Kalau hujan memang selimut 24 jam. So tadi menurut cerita tadi hampir 5,000 ke 6,000 orang pekerja sebanyak 15,000 orang yang bekerja di Gentai dan dibuang kerja. So 5,000 ke 6,000 orang dibuang kerja. So ramai juga. Tapi tak apa lah, diorang di apa ni bayar papasan kan, Pasal 2 bulan 2 bulan gaji. gaji. Jadi tak adalah kata berhenti, Kosong. diberhentikan macam tu je kan. Mati ayam Tengah-tengah mati ayam. tu lah. Ni pun sekarang kita orang nak on the way balik KL lah. KL dan, Habis jalan ni pun tak ada apa. dan boleh KL. Tapi next time mungkin kita orang akan check in satu malam dekat Amber Court, nak rasa sendiri macam mana pengalaman kat situ kan. Lalu dengar kata seram ke apa, tapi orang yang dah duduk 4 tahun ni cakap tak ada apa pun. Nak kata dia duduk rumah pun tak juga. Kerja pagi balik malam, kadang malam keluar cari makanan kat mamak ke apa kan, tak ada benda pun lah. Semua yang korang nampak orang jadi hantu je. Orang jadi hantu tu macam biasa lah, yang mabuk, gaduh Tapi dari segi safety tu korang jangan jalan seorang lah kalau tak biasa. Bawa 2-3 orang ke apa kan. Jadi kalau keluar sendiri memang cik penyakit lah. dengan bersolo sangat, solo ambush sangat. So kena ada orang. Nak solo boleh lah. Tapi Tak ada keselamatan. ibu ingat lah. Ni pun kereta sadai. Tapi kereta sadai memang banyak kat Amber Court. Sedap. Kalau ikut cerita, siapa yang ada kenderaan sendiri, tak kisah kereta, motor, van pun, kalau parking situ biar je tak usik tayar hilang, kena pecah, itu biasa. Sebab diorang ingat situ apa, kereta tinggal ke motor tinggal tak bertuan. Siapa yang ada kenderaan sendiri seeloknya hari-hari
Ataupun 2 hari sekali lah kau start lah, bawa lah pusing pandai enjin ke apa kan. Ini dah lah sejuk. Sekarang takut minyak enjin beku Tak berguna. Jahanam kita. Bengkel pun mana ada. Dah sini jauh. Kena panggil komen dah charge berapa pula. Kalau datang di jauh tu, orang kata apa, nak stay 2-3 malam ke, boleh lah duduk Amber Court tu. Situ paling murah. Betul. Kalau nak duduk first world boleh. Tu harga keras sikit. Tapi kena booking awal. Lagi-lagi time public. Sini Jadi kalau pergi walk in nak check in kat first world lah, kirim salam. Memang tak ada. Pilihannya ada lah tu, Amber Court tu. Ada hantu lah, ngarut lah. orang jadi hantu. Nak kata hantu lah tu. Kat sebelah korang pun ada je tu. Tak kisah kat mana, nampak tak nampak atau rasa tak rasa. Itu je. Bukanlah kata nak cakap besar tak takut hantu ke apa. Sepatutnya janganlah takut hantu, tapi buat je biasa je. Bukan dia kacau orang. Tak pernah dengar lagi yang masuk paper orang kena cekik hantu ke apa. Tak ada lah. Takat kena kacau geli-geli tu lah, tu biasa lah. Semua orang pernah kena. Tapi boleh confirmkan Amber Court memang selamat duduk lah. Tak selamat tu bas kat belakang lah, laju semacam. So kita dah kena buat konsisten. Jangan laju lah, dia nak potong biar bas. Dia dah biasa tak apa. So Sini nak main brake crowd sangat tak boleh juga tu mungkin. Brake kalau panas dia tak makan lah. Tu pakai gear rendah ni, pakai D4 3 lah cukup. Kalau bukit curang pun main 2. So kita boleh tak makan di sini dan Itu lah cerita lain nanti tengoklah. cerita episod seterusnya. Itu baru ingat nanti. Alright. Dan kita senang menuju ke Kuala Lumpur dan kita buat vlog kita lah. Okay. Jumpa lagi dalam YouTube saya, Fizi Studio. Bye bye.